murid-murid, selamat berjumpa lagi di bab 9 pertempatan di Malaysia. Cikgu harap selepas pembelajaran, murid-murid dapat membincangkan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia, menjelaskan dengan contoh 4 pola pertempatan di Malaysia dan membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun telah menyebabkan perubahan dan pertambahan kawasan kediaman atau pertempatan. Jika murid-murid ada memerhatikan bangunan di sekeliling kamu, semakin tinggi kan bangunan yang dibina sekarang. Mengapa? Ini adalah untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah ini. Pertempatan di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2, iaitu bandar dan luar bandar. Mari kita lihat apakah ciri-ciri pertempatan bandar di Malaysia. Yang pertama ialah jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Yang kedua, mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Ketiga, kawasan kediaman berciri moden. Keempat, kegiatan ekonomi melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Maksud di sini ialah kawasan bandar adalah kawasan yang padat penduduk kerana jumlah penduduk telah melebihi 10,000 orang dan yang mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Contohnya kemudahan asas seperti sekolah, hospital, ada banyak sekolah-sekolah, ada banyak hospital seperti hospital swasta, hospital kerajaan di kawasan bandar. Dan kawasan kediaman juga berciri moden. Contohnya ada gym, ada kolam renang, swimming pool, ada taman permainan dan sebagainya. Dan kegiatan ekonomi melibatkan sektor seperti perindustrian, maksudnya ada ramai orang yang bekerja di kilang-kilang atau melibatkan diri dalam perniagaan, membuka kedai, bekerja sebagai peniaga atau pembinaan, pentadbiran dan juga perkhidmatan. Baik, kalau murid-murid lihat 2 gambar ini, adakah perbezaan jenis kediaman di kawasan luar bandar ini dengan jika dibandingkan dengan kediaman di bandar? Ada kan? Baik, kita lihat pula ciri-ciri pertempatan di luar bandar. Pertama ialah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di luar bandar kurang daripada 10,000 orang. Dan kemudahan asas adalah yang minimum. Kalau ada hospital pun mungkin sebuah hospital atau 2 sahaja. Dan ketiga ialah kawasan kediaman adalah sederhana dan berciri tradisional. Lihat gambar di sebelah kiri ini adalah kawasan kediaman yang berbentuk tradisional, okey? Dan kegiatan ekonomi terhad kepada sektor tertentu sahaja, contohnya pertanian. So ramai orang yang tinggal di kawasan luar bandar bekerja sebagai petani atau melibatkan diri dengan industri desa atau buat kraft tangan dan juga penternakan seperti penternakan ayam. Apakah maksud pola pertempatan? Pola pertempatan ialah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat. Terdapat 4 pola pertempatan seperti yang ditunjukkan di sebelah ini, iaitu pertempatan berselerak, pertempatan berjajar, pertempatan berpusat dan pertempatan berkelompok. Mari kita lihat satu persatu ya. Baik, cuba lihat pola pertempatan berpusat ini. Yang contoh yang paling baik ialah kawasan di Kuala Lumpur atau bandar Kuala Lumpur. Rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Dan kawasan itu juga adalah kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan
Dan juga terdapat kemudahan-kemudahan seperti pusat perniagaan, kedai-kedai, ada banyak kedai-kedai dan juga ada rumah ibadat, ada pejabat pos, ada balai polis dan sebagainya. Semuanya bertumpu di kawasan itu dan ramai penduduk yang tinggal di kawasan itu. Ini adalah pola pertempatan berpusat. Biasanya terdapat di bandar-bandar. Bagaimana pula dengan pola pertempatan berkelompok? Susun atau rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan. Terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trolak di Perak, Felda Air Tawar di Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Untuk pola pertempatan berjajar pula, rumah atau bangunan dibina sepanjang jalan raya dan di tepi pantai kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Biasanya terdapat di sepanjang sungai, contohnya di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut di Terengganu. Untuk pertempatan berselera pula, rumah atau bangunan dibina secara berselera dan berjauhan antara satu sama lain, kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Terdapat di kawasan kampung atau kebun kecil getah dan sayur, contohnya di Bukit Tinggi di Pahang dan Kundasang di Sabah. Baik, sekarang kita lihat pula fungsi pertempatan bandar dari segi ekonomi. Pertama ialah bandar pelancongan. Bandar pelancongan maksudnya bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan dan banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah melibatkan sektor pelancongan dan perniagaan. Contoh kawasan ialah seperti Port Dickson dan juga Melaka. Seterusnya ialah bandar pelabuhan. Bandar ini melibatkan urusan import dan ekspor dan penduduknya biasanya terlibat dalam sektor perkapalan. Okay? Dan contoh kawasan adalah seperti Pasir Gudang di Johor, Klang di Selangor, Georgetown di Pulau Pinang dan Teluk Sepangga di Sabah. Untuk bandar perindustrian pula, bandar ini mempunyai pelbagai kegiatan industri kejuruteraan dan teknikal dan penduduknya biasanya melibatkan diri dalam industri kejuruteraan dan teknikal. Contoh ialah Shah Alam dan Pride. Fungsi seterusnya ialah bandar teknologi maklumat atau dikenali sebagai ICT. Bandar ini berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi dan peluang pekerjaan biasanya melibatkan penggunaan ICT termasuk pemasaran dan pengaturcaraan komputer. Contoh kawasan ialah Cyberjaya di Selangor dan Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Bandar pelombongan pula ialah bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral seperti gas asli, petroleum dan sebagainya. Dan peluang pekerjaan biasanya terlibat dengan cari gali atau dalam kilang-kilang pelombongan ini. Contoh ialah di kawasan Kerteh dan juga Bintulu. Seterusnya kita lihat pula fungsi pertempatan bandar dari segi sosial. Yang pertama ialah bandar satelit. Bandar satelit berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama dan ia memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Contohnya Petaling Jaya, Senawang. Bandar Diraja. Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Kawasan ini biasanya menjadi kawasan pelancongan dan penduduk di kawasan tersebut biasanya melibatkan diri dalam sektor pelancongan. Contoh ialah Pekan di Pahang, Kuala Kangsar di Perak dan Arau di Perlis. Fungsi pertempatan bandar dari segi sosial yang terakhir ialah bandar pendidikan, iaitu kawasan yang terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Dan di kawasan ini biasanya wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarat atau kaki tangan yang
bekerja di dalam institusi pendidikan tinggi ini. Contoh ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Fungsi pertempatan bandar dari segi kerajaan atau governance merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Maksudnya kerajaan telah menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan kawasan ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Contohnya ialah Lumut di Perak dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Pernahkah murid-murid mengunjungi Padang Besar? Kawasan ini merupakan bandar sempadan, iaitu berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara dan kegiatan pelancongan dan perdagangan adalah rancak di kawasan ini. Akhir sekali ialah bandar pentadbiran. Bandar pentadbiran berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran dan yang menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Contoh ialah Putrajaya, iaitu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, dan Kota Kinabalu, Kuantan berperanan sebagai ibu negeri. Pertempatan luar bandar mempunyai fungsi yang berlainan daripada pertempatan di bandar, dan perbezaan ini boleh dilihat dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan. Fungsi pertempatan luar bandar dari segi ekonomi ialah pertanian, penternakan dan industri desa, iaitu terdapat berbagai kegiatan ekonomi atau peluang pekerjaan yang melibatkan pertanian, contohnya penanaman padi, penanaman sayur-sayuran atau kelapa sawit, dan penternakan seperti penternakan lembu, kambing dan ikan atau ayam, dan industri desa seperti membuat kraft tangan dan sebagainya. Okey, untuk fungsi pertempatan dari segi pertempatan luar bandar dari segi sosial, di kawasan luar bandar terdapat rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan elektrik. Okey, dan dari segi kerajaan pula terdapat pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau penggawai yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat setempat. Okey, dan ada juga kawasan seperti Balai Raya yang juga berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan.